Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Alhamdulillah bertemu sekali lagi kita dalam Fikrah dan Hujah, podcast yang dinanti-nantikan seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh masyarakat dunia hari ini. Pada malam ini kita sekali lagi tampil dengan isu yang panas. Kita dah buat sedikit iklan, Datuk, masa kita di Krabi. Iklan saja dah 30,000 orang tengok. Ashabul Krabi. Ashabul Krabi dia berkata. Tapi malam ni kita nak bincang tajuk panas. Sepanas menu kita malam ni. Menu kita oleh kerana kita baru balik daripada Thailand, Dr. Azrul. Ya. Kita malam ni menampilkan khas Dr. Azrul, seorang tokoh akademik muda daripada UAE. UAE ni pun panas hari dua ni. Ya, kan? InsyaAllah, dan Dr. Rozaimi tidak dapat bersama dengan kita pada malam ini kerana masih di luar negara. Alhamdulillah kita dapat bermula dengan awal lah. Kan? Menu kita malam ni oleh kerana kita baru balik daripada Thailand. Jadi menu kita Datuk malam ni, kita juga ucap terima kasih kepada sahabat yang taja khas dari Melaka, iaitu menu Miang Pla. Bukan Miang Gatai tu. Tapi yang ni bukan makanan Melaka lah. Bukan makanan Melaka, makanan Thailand. Tapi tajaan sahabat tu call, dia nak taja. Jadi terima kasihlah pada sahabat yang berada di Melaka, Alhamdulillah. Dan juga karipap Krabi . Yang ni Krabi Thailand lah kira. Karipap Thailand . Apa nama? Otop. Otop tu apa? One Tambun, product. One product. Tu kebijaksanaan negara Thai. Kan? Dia walau macam mana pun dia buat satu kampung satu produk. Satu kampung dia satu produk. Orang kampung berusaha keluarkan pulun per satu produk, dan produk tu akan dipasarkan. Mewakili daerah tu. Sebab tu Thailand politik dia gedebung-gedebang, tapi ekonomi dia rancak. Dia orang kita tetap masuk pergi beli belah. Depa demonstrasi pening kepala apa ke semua, tapi rakyat dia tetap okey. Duit kita yang duk kuih jatuh, duit Thailand memang duk kuih naik. Duk kuih naik. Kita pergi sana, dulu kita rasa murah lah, kita rasa kurang murah lah. Okey. Itu menu kita. Dan tajuk kita Datuk malam ni agak panas sebab dia melibatkan pemimpin utama negara. Tapi macam Datuk sebut di awal kita tadi dalam sembang-sembang, Fikrah dan Hujah terasnya ialah perbincangan akademik. Kita tak ambil side mana-mana Datuk. Walaupun macam-macam dah komen tu, kita tak mula lagi dah beratus komen. Kan? Kita taklah nak masuk side pemimpin kerana kita pun tak ada kepentingan. Dan kita juga taklah nak menyokong tindakan sebahagian pihak yang agak melulu. Kita nak dengar daripada dua tokoh pada malam ini. InsyaAllah. Tajuk kita, saya ulang sekali lagi, Ashabul Kahfi, bukan Krabi. Ashabul Kahfi, Muslim, Kristian, Nasara, PMX. Kenyataan beliau benar atau silap dalam konteks bagaimana kita nak faham keluar Islam dan sebagainya. InsyaAllah akan dikupas secara ilmiah berdasarkan daripada hujah dan fikrah yang jelas. Jadi untuk permulaan, saya tahu ramai di sana menanti nak mendengar untaian kata daripada mufti, dan tertanya-tanya apa respon mufti kepada kenyataan PMX. Kita nak minta Datuk jelaskan sikitlah tentang apa yang sebenarnya, konteks yang sebenar dalam hal ini. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ramai orang duk minta kita supaya bagi pandangan lah. Saya pun tengok ramai juga orang sudah bagi pandangan. Dah komen pun ramai. Dah komen pun ramai. Tetapi seperti mana yang Ustaz Mat sebutlah, Dr. Azrul, kita di sini, kita bukan untuk mengambil side mana-mana, belah mana-mana. Kita premis kita ialah premis akademik. Kita tidak ada kepentingan untuk please Perdana Menteri Malaysia. Dan kalau orang kata kita nak pilih Perdana Menteri Malaysia kerana ada kepentingan, mereka mungkin silap. Dalam rekod kita telah kritik juga banyak Perdana Menteri sebelum ni, dan bukanlah satu perkara yang menjadi topik hidup kita untuk memuja dan memuji pemerintah. Tidak juga untuk kerana kita nak bermusuh dengan orang-orang yang menentang Perdana Menteri. Jadi kita bukan ambil stand nak serang Perdana Menteri ataupun nak sokong dia. Jadi itu kena jelas. Kita akan bahas benda ni
secara ilmiah. Ilmiah. Jadi kita akan sama-sama Dr. Azrul ni kita ajak dia pada malam ni sebab apa? Dia pun di dalam bidang tafsir. Dia di Jordan belajar. Kebetulan kami masa dulu anak pun belajar dengan Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi, rahimahullah, dan meninggal lagu orang ni. Dan beliau pun belajar yang sama. Tak apa, itu dalam bidang tafsir. Kena Ashabul Kahfi ni daripada suratul Kahf. Ini isu dah. Okey, ada beberapa perkara yang mesti kita jelas pada perkara yang pertama. Yang ni kita tak boleh berbeza. Siapa hak nak menyokong ke, nak menentang ke, kita tak boleh berbeza. Iaitu Ashabul Kahf. Ini mereka merupakan ahli-ahli tauhid. Tak apa, nak namakan apa itu cerita kemudian. Nak namakan dia Nasara ke, Kristian ke, itu istilah. Tetapi mesti kita tegaskan mereka ahli tauhid. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Itu yang kena jelas. Itu mesti jelas. Kerana suratul Kahf memang itulah tema dia. Perjuangan dia. Perjuangan dia yang diangkat adalah isu itu. Sebab itu pada ayat yang keempat Allah telah sebut wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dia memberi amaran kepada orang yang mengambil menyatakan Allah itu ada anak. To warn those who say Allah has begotten a son or has taken a son. Untuk memberi amaran pada orang yang kata Tuhan ada anak. Ayat awal sebelum cerita Ashabul Kahfi itu dia dah bagi tahu dah. Tema tu. Dia bagi tahu dah. Intro dia. Framework surah tu. Dia tak apa, dia nama apa, cerita dia Kristian ke apa, dia tak sebut dalam surah ni. Cuma dia bagi tahu mereka itu perkara dia. Dan mereka itu sendiri apabila mereka bangkit lawan, kan, mereka kata apa? Haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi aliha. Mereka itu kaum kami, kaum yang mereka yang menentang mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha wa qad qulna idzan syatata. Haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi ilaha. Mereka kata apa? Ayat yang Perdana Menteri kita baca, sambungan dia tu daripada mereka itu kaum kami yang mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Jika mereka dapat proof, bukti apa yang mereka kata. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang melakukan dusta kepada Allah? Artinya mereka ahli tauhid. Itu dulu. Soal kita nak namakan mereka apa, kumpulan apakah, pada zaman kita bila akan diskusi kemudian. Semua orang Muslim mesti menerima premis ini. Mesti menerima pendirian ini. Selagi seseorang tak menyatakan Ashabul Kahfi itu ialah merupakan mereka yang menyatakan Tuhan ada anak atau mereka mensyirikkan Tuhan secara jelas kata, kalau selagi seorang tu tak kata benda tu secara jelas, kita tak boleh menyatakan dia mengkafirkan Ashabul Kahfi. Tapi kena jelas. Poin yang berikutnya, supaya kita nak latar perbincangan kita sebelum kita pergi yang isu-isu yang lain yang berkaitan. Ayat ini, cerita ni tidak menyamakan Islam dengan Kristian dalam konteks ataupun Kristianiti pengikut Kristianiti dalam konteks hari ini. Itu yang diceritakan tu sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Sama ada mereka Kristian ataupun mereka Nasara ataupun Yahudi, ataupun sebelum pada itu kita tak tahu. Kita tidak ada maklumat yang jelas daripada Quran dan Sunnah, dan mungkin Dr. Azrul bidang ni boleh juga kita bincangkan isu ni. So kita dua hal ni kita kena jelas. Jika tidak, kita bimbang, kerana saya rasa isu yang jadi panas ni, yang panas ni bukan isu Ashabul Kahfi. Isu kerana sebahagian pihak menuduh yang Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan Ashabul Kahfi itu Kristian
dalam erti kata mempercayai itu Trinity. Ya. Dalam erti kata sama ada dia kata ataupun tak, kita tak putuskan lagi di sini dalam perbincangan ni. Sekali kita akan tengoklah, kita akan diskusi. Tapi kenyataan penceramah tu, kenyataan menyata seolah kata dia kata. ya, dia kata Perdana Menteri menyatakan Kristian dan Kristian itu kafir. Dengan kenyataan penceramah itu juga dia kata Perdana Menteri mengkafirkan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dengan menuduh mereka Kristian. Sedangkan ada perbincangan lagi. Sedangkan perkataan itu kita tak dengar lah. Tapi kita tak tahulah adakah ia bermaksud demikian. Kemudian kalau itu dia kata, dia pergi kepada benda berikutnya lah. Itu akan menginvite ataupun mengundang andaian yang menyatakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cuba untuk melakukan pluralisme agama. Yakni menyamakan Islam dengan agama yang lain. Okey. Itu benda. Jadi kalau dia tak kata, timbul isu keculuparan mulut orang pula. Penceramah yang berkenaan dengan mudah menuduh dia kata benda yang dia tak kata. Jadi di pihak penyokong penentang Perdana Menteri membangkitkan dia kata. Di pihak yang membela Perdana Menteri menyatakan ini adalah fitnah penceramah berkenaan. So ini yang kita akan diskusi pada malam pertembungan ni. Pertembungan itu yang kita akan diskusi, dan saya akan tak apa lagi mukadimah supaya Dr. Azrul dapat sedikit bagi intro tentang surah Kahfi ini, dan kemudian kita akan lihat macam mana hal ini dibincangkan. Okey, nampaknya bola telah diberi kepada Dr. Azrul. Dr. Azrul melihat dari sudut sebagai ahli akademik kan, di mana mahalun niza' yang menyebabkan pertembungan, perkelahian. Dan mungkin Dr. Azrul boleh ulas sikit tentang, sebab Dr. Azrul juga bidang bahasa, tentang istilah Kristian Nasara ni sepatutnya bagaimana? Sebab Perdana Menteri menyebut Kristian dan dia juga menyebut Nasara. Macam mana Dr. melihat? Okey. Terima kasih Ustaz Rizal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baba. Menyebut tentang mahalun niza', titik perbalahan. Titik perbalahan, titik peperangan, pertembungan pada memahami perkataan. Ya. Saya mungkin nak bawa sedikit apa yang dimaksudkan sebagai Nasara. Jadi para mufassirin berbeza pandangan. Okay, ada yang mengatakan Nasara ni adalah daripada Nasran, seperti mana yang disebutkan di dalam Mausu'ah Al-Furuq Al-Quraniyah Dr. Sa'ad. Maksudnya di sini, Nasrani itu dinisbahkan kepada Nasran ataupun Nasirah, tempat di mana Nabi Isa berada di situ. Ya. Dan pada masa yang sama juga, beliau menyebutkan Nasrani ini huwa khasun bi atba'i Isa alaihi salam. Ya. Okey, Nasrani ini adalah khusus untuk pengikut Nabi Isa alaihi salam. Kalau sebut Nasrani itu merujuk kepada pengikut Isa alaihi salam. Yang tulen, yang tauhid. Ya. Bukan yang tiga ni, yang Trinity ni. Okey, clear. Kemudian pada asalnya. Pada asal, okey. Nasrani juga ataupun Nasarani juga datang daripada perkataan Nasara. Pertolongan. Bantuan. Ini seperti disebutkan oleh Az-Zamakhsyari di dalam Al-Kashaf. Beliau menyebutkan kenapa dinamakan sebagai An-Nasara, kerana mereka ini adalah pengikut kepada Nabi Isa AS, membantu Nasarul Masih, kerana mereka membantu Al-Masih. Okey, ini pandangan para mufassirin berkaitan dengan Nasara. At the same time, kalau kita nak tengok Quran, Ustaz, dan semua penonton, Datuk Mufti, perkataan Nasara ini datang dalam dua konteks untuk kita faham. Dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran. Yang pertamanya, Nasara merujuk kepada penyelewengan yang dilakukan oleh golongan Nasara ini. Itu yang pertama. Contoh, kita lihat surah At-Taubah ayat 30. Di mana Al-Quran menyebutkan waqalatin nasara al-masih ibnullah. Al-Masih itu anak Allah. Itu kata Nasara. Kemudian kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
tidak akan redha golongan Yahudi dan Yahud dan juga Nasrani sehingga kita mengikut milah mereka. Okey. Jadi itu dua ayat yang menunjukkan kepada penyelewengan Nasara ini. Tetapi ada ayat dalam surah Al-Baqarah juga ayat 62 menyebutkan satu perkara yang perlu kita teliti bersama. Di mana Allah Taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Apa kata Tuhan? Sesungguhnya orang yang beriman. Okey, wal ladzina hadu, mereka yang berada dalam agama Yahudi ini. Wan nasara dan juga was-sabiin. As-sabiin ini disebutkan sebagai golongan yang mengikut ajaran Taurat dan juga Injil. Dan disebutkan man amana billahi wal yaumil akhir. Maksudnya bila Tuhan nak menyebut golongan Nasara ini yang beriman, Tuhan sebutkan perkataan Nasara juga. Jadi apa kesimpulan yang perlu kita buat? Jadi Nasara dalam Al-Quran merujuk kepada dua. Satu, golongan yang telah menyeleweng. Yang kedua, golongan yang beriman. Jadi boleh dalam dua perkara. so kita lihat konteks ayat tersebutlah. Jadi tak bolehlah kita nak kata Quran sebut Nasara tu hanya melibatkan golongan yang berfahaman Salisus Salasah sebagai contohnya, ataupun yang mengatakan Allah Nabi Isa itu adalah Allah sebagai contohnya. Ini antara perkara yang kita perlu jelas bila bincang tentang Nasara. Maksudnya dia petik sebahagian ayat tanpa melihat juga ada ayat-ayat. Sebab tu kena melihat konteks. Kena melihat konteks ayat. Kemudian bila berbicara tentang Kristian, okay, kalau kita melihat tafsiran ataupun terjemahan ke bahasa Inggeris sebagai contohnya, antaranya Abdullah Yusuf Ali menggunakan terjemahan perkataan Nasara ni kepada Kristian. Maksudnya di sini, kalau kita nak mengatakan Ashabul Kahfi ini, okay, dalam kelompok Nasara ini, maka kita perlu tanyalah, Nasara yang mana? Nasara yang mana yang kita masukkan? Kalau Nasara yang kita masukkan itu adalah golongan yang beriman, ia selarilah dengan apa yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Tapi kalau yang kita maksudkan sama dengan Nasara ada hari ini, yang mengamalkan Trinity itu, ataupun yang telah menyeleweng sejak zaman dulu, ia tidak selaras dengan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Jadi kita lontarkan soalan itu kepada penonton kita pada malam ni. Bila kita melihat orang bercakap menyebut Nasara, menyebut Kristian, yang mana satu yang dimaksudkan sebelum kita membuat kesimpulan? Dan orang yang bercakap tu sendirilah dia mesti tahulah dia kan. Dan orang yang bercakap itu perlu tahu yang dimaksudkan sebagai Kristian itu merujuk kepada apa, yang disebutkan sebagai Nasara itu merujuk kepada apa, supaya orang jelas. Sebab kita lihat konteks di Malaysia ni, bila faham Kristian, orang dok faham yang Trinity. Yang jelas lah, yang sesat. Jadi itu timbulnya polemik. Orang salah faham. Bila orang faham Nasara tu, orang faham bahawasanya itu adalah menunjukkan tuduhan bahawasanya mereka itu telah ahli syirik. Ashabul Kahfi tu. Ashabul Kahfi. Kerana bila kata Nasara, perkataan Nasara tidak dipahami oleh mereka melainkan ahli syirik. Tapi sedangkan Al-Quran ada dua jenis. Ada dua jenis, menyebutkan dua golongan itu. Jadi kena faham dari sudut itulah. Datuk bila mendengar ucapan Perdana Menteri lah secara dulu, sebab kita tidak ada apa-apa kepentingan politik lah hal ni, kita tak menyembelih. Datuk saya jujur melihat PMM menyebut ayat-ayat yang dia baca tu dalam konteks tu kan. Okey. Saya tengok macam ni lah kan. PMX ni saya rasa ada beberapa ayat yang dia selalu sebut. Mungkin itu sebahagian ayat yang selalu dia hafal kot. Macam ayat surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda ni, adalah ayat yang saya rasa dia hafal daripada dia muda dulu. Sebab dia dalil yang selalu digunakan. Dia selalu di dalam abim, duk ulang ayat tu. Jadi bila ada majlis apa-apa, ayat tu dia orang kata yang dan disambang lah untuk dicakap tu. Modal lah untuk cakap tu. Jadi saya tak nampak lah dia nak timbulkan polemik untuk tuduh orang Ashabul Kahfi sebagai Kristian itu dengan tujuan pi cari ayat tu. Tapi orang kata dalam ucapan yang selamba ni,
terkeluarlah ayat tu. Bila keluar ayat tu, maka dia telah sebut tentang masalah Kristian itu masalah. Saya ingat dia nak sebut Kristian saja, tapi dia juga ada sebut sikit perkataan Nasrani. Nasrani. Jadi dia masa awal tu saya tengok dia kata zaman Kristian. Lepas tu dia sebut Nasrani. Jadi macam tu lah, bila perkataan Kristian ataupun Nasara yang disebut tu boleh ditafsirkan dua lah. Dalam konteks apa, walaupun agama para Nabi ni asasnya kita kata semuanya Islam, agama para Nabi, tapi macam yang disebut oleh para penulis Hatta Al-Asfahani, bila dia kata Nasara ni merujuk kepada sebahagiannya merujuk kepada perkataan Nabi Isa, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong asal usul Isa, dia anggap begitu. Pada sisi sebahagian para penulis ataupun sebahagian para pengkaji. Syarastani umpamanya dia kata ummatu Isa, pengikut Isa umpamanya, dia kata bila perkataan Nasara tu. Jadi perkataan Nasara tu boleh juga dipahami dalam konteks yang seperti itu. Cuma bagi saya ni sebagai orang yang anti ataupun tidak berminat dengan Israiliyat ni, nak sebut sikitlah. Ini sebenarnya surah Kahfi ni. Orang Melayu sebut Kahfi lah, nak mudah faham. Suratul Kahf. Surah ni sebenarnya dia tak sebut pemuda tu di zaman mana. Dia tak sebut. Tak didetailkan. Tak didetail. Dia tak pernah kata pemuda tu pada zaman Sebelum Isa ke, selepas daripada Isa ke. Confirm lah sebelum Nabi Muhammad. Tapi dia tak sebut. Jadi ini Syekh Salah Khalidi ketika membahaskan benda ni, benda yang umum, benda-benda yang tak ada pasal untuk kita duk pergi cari, kata Syekh Salah. Benda yang tak ada kepentingan dengan tujuan, tak ada manfaat. Tak ada kita manfaat. Nak tahu pun, kan? Ini dalam dunia tafsir lah, bukan saya nak menyalahkan. Dalam dunia tafsir dia macam tu lah, kerana isu yang nak diangkat tu bukan isu zaman. Siapa? Isu yang nak angkat ialah pemuda beriman pada Allah, cekal sehingga sanggup membawa diri, istiqamah, berani menentang pemerintah yang zalim. Isu-isunya saya rasa PM pada ada sikit nak sentuh isu tu, nak angkat isu tu. Tapi kebetulan dia pergi sebut yang itu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok secara, kalaulah kita menerima apa yang disebut oleh Ibnu Hisham daripada tentang riwayat yang menyebut bahawasanya Yahudi ini telah kemukakan 3 soalan ni melalui wakil Quraisy, An-Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayth, yang pergi tanya ni, tanya Yahudi apa dia soalan yang nak ditanya kepada Nabi. Nak kata apa kat Muhammad ni, nak buktikan Muhammad ni tak benar. Nak test dia. Jadi cerita Ashabul Kahfi, kemudian cerita Zulkarnain, kemudian cerita Ruh. 3 benda. Jadi kalau Yahudi yang angkat tajuk ni, macam tak berapa munasabah dia nak angkat tajuk pengikut Isa. Sebab apa? Sebab Yahudi ni dia clash. Jadi dia tak apa kena angin. Sebab tu sebahagian mufassir ni dia tak apa setujulah nak kata mereka ini sebenarnya pengikut Nabi Isa ataupun yang mengikut ajaran Nabi Isa. Ikut ajaran Nabi Isa, mengikut Isa dalam konteks ni, jadilah dia ikut ajaran Nabi Isa sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Jadi isunya isu-isu zaman ni tak ada faedah. Sama ada kita tahu dia pada zaman Yahudi ke, pada zaman Nabi Isa ke sebelum tu, tapi yang kita tahu mereka itu beriman kepada Allah, mereka itu dapat petunjuk Allah, mereka tak mensyirikkan Allah. Itu dijelaskan pada ayat daripada awal. Itu yang nak diangkat oleh Quran, bukan nak diangkat zaman dia latar belakang apa. Quran pun tak sebut daripada ajaran mana. Yang sebab tu kalau kita tahu dalam dunia penafsiran Quran, ini fokus Quran. Tapi bila kita pergi kepada isu zaman, isu apa, kadang-kadang dia jadi polemik yang macam ni lah. Sebab Quran lebih fokus. Ini kami yang mengaji dengan Syekh Salah Khalidi ni, dia memang tak setuju dengan Israiliyat ni. Kerana dia selalu bawa kita pergi ke dataran yang lain. Tapi tak apalah, isu dah terjadi. Daripada isu Israiliyat timbul isu sesat menyesat ni. Yang tu yang jadi panjang ni. Sesat menyesat daripada punca salah faham perkataan. Punca salah faham perkataan ni, punca nak pergi hentam orang, pergi bubuh pula. Jadi polemik itu jadi panjang lah. Cuma Datuk, kalau kita, Nano nak tambah dari sudut manhaj kita berinteraksi dengan kisah-kisah Quran ni lah. Anda pernah di hadapan Syekh, Anda tanya Syekh, kenapa Syekh menentang sangat Israiliyat ni? Dia kata Israiliyat ni kisah-kisah yang kita cari benda yang terperinci, yang tidak disebutkan dalam Quran. Kenapa kita nak sibukkan diri kita untuk nak cari perincian supaya kita nak faham tentang sesuatu? Sedangkan Al-Quran dah sebut tu, itu bukan fokusnya.
yang disebutkan oleh Israeliat. Allah nak hidang hak tu. Kita dia bukan nak hidang hak Israeliat yang tu. pentingnya adalah ibrahnya apa? Ya, apa yang boleh pengajarannya. kita belajar daripada situ. Itu yang lebih penting. Untuk orang yang tak apa faham, Dr. Azrul, Israeliat ni perkataan Israeliat. Bukan Melayu liat. Tapi mungkin PMX juga dia terkesan dengan sebahagian ustaz-ustaz ni lah yang teori-teori Israeliat. Israeliat ni bukan salah PMX. Yang ni ramai ustaz-ustaz kita dalam masjid-masjid memang suka bawa cerita Israeliat. Tu belum lagi cerita-cerita keramat, khurafat apa semua yang main Dan bila kebelakangan PMX sebut zaman Nabi Isa, mereka pun sama rancak duk bahas zaman Isa ke, sebelum Isa ke apa ke. Lari fokus. Sebab tu nak cerita tentang Quran ni, kita cerita tentang ayat Tuhan. So nak bawa riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Israeliat ni, kita kena tanya diri kita lah. Kita nak tafsir Quran, nak faham Quran ni melalui acuan apa. Jadi Syekh Salah selalu sebut lah, okay? Quran, kemudian kita lihat hadis untuk menerangkan Al-Quran itu. Okay, jadi kalau benda-benda yang terperinci ni tak payahlah nak sibukkan diri kita. Itu belum cerita warna anjingnya, nama anjingnya berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Sebahagian tu dia buat ni tulis nama Ashabul Kahfi, kemudian tulis nama anjing Qitmir, buat dalam kotak tu pula, lepas tu gantung. Dia main khurafat yang macam-macam lah. Tu tak cerita lagi geng-geng hak nak main cerita Ashabul Kahfi, khurafat ni, buah nama dia apa, kemudian buat di kertas, buat nama langkah silat lah apa semua, karut-karut. Seperti itu kan. If Qurannya fokus, PMX ada sebut sikit lah benda tu, dalam tu dia sebut apa, pemuda yang apa, Yang cuma masih confuse sikit. Dia kata ni kalau orang Kristian dengar ni, dia suka ni. Itu yang saya nak tanya Datuk tu. Dan saya bimbang, takut orang menganggap, sebab dia pun sebut, tapi jelaslah dia sebut, dia kata nanti orang tuduh Anwar menyamakan Islam dengan itu dia ada kata. Dia ada kata. Yang tu dia kata tu menunjukkan macam dia tak mau samakan. Kita pun bimbang juga bila dia kata apa? Nanti orang Kristian suka, adakah dia ingin supaya katakan Islam dengan Kristian sama. Islam dan Kristianiti sama. Saya harap dia tak kata begitulah. Tapi ayat tadi macam menyelamatkan dia. Kalau dia kata ataupun siapa-siapa kata, kita tak nanti orang lain, kita berlawan. Kan? Kan? Dia ada kekeliruan kat situ lah bila sebut Kristian tu Kristian yang mana satu. Kita takut kalau Kristian yang dimaksudkan itu adalah Trinity, itu akan jadi masalah lah, menyamakan Islam dengan Kristian Trinity. PMX ada sebut dalam Bible. Macam mana? Tak ada, kisah ni tak ada dalam Bible. Kalau dalam Bible tak timbul lah. Kalau ada dalam Bible tak timbul nak uji Nabi Muhammad tu. Maksudnya cerita ni memang tak ada dalam Bible. Hanya diceritakan dalam kisah-kisah sejarah Kristian lah. Dalam Bible memang tak ada. Dalam Bible tak ada. Dan Taurat pun tak ada. Tak ada. Kalau ada dalam Taurat pun tak jadi tajuk untuk nak uji Nabi Muhammad lah. Semua orang boleh tahu. Ni benda ni orang Yahudi rasa benda ni kira nabi lah. Jika dia benar, jika dia dapat jawab, dia kata innahu nabiyyun mursal wa illa innahu rajulun mutaqawwil. Dia kata jika benar dia nabi yang diutuskan, jika tidak dia ada satu orang yang hanya buat cerita. Doktor lihat apabila PMX lontarkan tentang Ashabul Kahfi ni, dia sebut mungkin Nasara lah, Kristian kan. Doktor melihat apa orang awam macam mana dalam keadaan hal ni? Itulah bila menyebutkan Nasara satu, Nasrani itu. Yang keduanya Kristian. Kristian dalam fahaman kita orang Malaysia ni adalah Trinity. Kan kita faham itu. Jadi bila PMX sebutkan Kristian itu menimbulkan polemik. Mungkin dia masukkan Kristian itu merujuk kepada Kristian yang, tapi dia dah sebut pada zaman itu. Pada zaman itu. Jadi kita pun tak jumpa dia, tanya dia depan-depan, kita tak tahu apa yang dia maksudkan. Kita harapkan dia tidak maksudkan sebegitulah. Tapi dia ada sebut innahum fityatun tu. Di hujungnya dia sebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tak mungkin Kristian beriman dengan Tuhan. Itulah. Sebab tu kita bila kita nak ulas ucapan orang ni, kita kena pastikan orang tu nak sebut apa. Ini penting. Macam mana tu? Ini masalah dia, polemik ni kalau orang kata mungkin kurang cermat ataupun seumpamanya ataupun perlukan penjelasan macam boleh lagi lah. Tapi bila dah kata PMX mengkafirkan Ashabul Kahfi, menuduh mereka kafir, Kristian, dan kemudian ni menunjukkan PMX ni dah sesat dan apa ini sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi ini satu perkataan yang dahsyat lah, terutama bagi pemerintah orang Muslim, kerana kalau dia kata hal itu kepada Ashabul Kahf,
Seolah-olah dia menyatakan Quran mengangkat orang kafir yang mensyirikkan Allah itu dijadikan tema. Yang diangkat dan dipuja oleh Quran. Dalam arti kata, kita bolehlah contohi mereka tu. Itu akan pergi pada pluralisme tu. Itu yang orang takut. Tapi oleh kerana kita tak boleh hukum satu orang dengan hanya perkataan yang mana kita tak dengar dia pun dia kata. Kita tak boleh. Hatta lazimul qaul laisa biqaul. Apa yang boleh kita faham daripada cakap orang yang dia tak cakap, kita je faham je. Tak boleh kita bubuh put in his mouth. Ambil perkataan tu bubuh dalam mulut dia, tak boleh. Atas andaian kita Atas andaian, semata-mata. kemudian nak pick up, nak sesatkan orang, kepada nak cerca orang. Ini satu benda yang berat sebenarnya. Di samping perkataan tadi yang mungkin boleh dikemaskinikan, tapi perkataan yang mudah-mudah menuduh orang sesat ni pun berat. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq aw yarmihi bil kufr illa irtadda alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Seseorang tak menuduh orang itu dengan fusuk ataupun dengan kufur, melainkan patah balik kepada dia kalau kau tu tak macam tu. Sebab tu dalam Islam bab-bab nak tuduh ni dia kena iqamatul hujjah dulu, kena tanya dulu apa yang awak maksudkan. Kita jadi pemberita ke sama tanya PM maksudkan Kristian mana? Dan ada karinah-karinah yang menunjukkan PM tak maksudkan apa yang ada juga nampak macam tak macam tu. Kita nak bagi markah satu parti pun tak apa-apa ni kan. Tapi tak nampak macam tu. Tapi tak boleh kita dah jatuhkan hukum dalam terutama menuduh sesat. Kadang-kadang ini masalah mudah tuduh orang sesat ni. Bukan kita ada rekod juga ke perkampungan apa dulu ni? Saya betul lupa dah perkampungan apa yang dalam perkampungan sunnah pun individu yang sama juga tuduh kata kita menyesatkan Nawawi rahimahullah. Benda tak ada, bila minta supaya dia buktikan, dia gagal bukti. Saya kata kalau dia buktikan saya nak tak jawatan. Dan selama aku sudah dicari siapa dia bercakap majlis mana atau kemudian dia nak kaitkan dengan kita. Ini ada satu hal dan kemudian ni benda ni dah berulang, dah berlaku banyak kali. Dan dah jadi tabiat saya tidak ada personal punya pemusuhan dengan beliau dan kita tak ada pasal-pasal serang beliau, cuma dia banyak juga tuduh macam-macam, pernah tuduh kita diperoleh kata kahwin di masjid macam kahwin dengan di gereja, mengharamkan, ada fatwa mengharamkan. Mufti kata tak ada, sampai ke sudah dia tak boleh buktikan, tapi cara dia punya attack tu memang nak kiamat lah, seolah-olah memang kata-kata tu benar orang kata lah. Ini benda-benda yang telah menyebabkan berlaku pemusuhan di kalangan orang Islam. Dan kemudian apatah lagi dalam konteks kita pernah kena tuduh tapi kita tak apalah. Ni dalam tuduh Perdana Menteri ni sebagai sesat ni pun beratlah juga kan. Kalau dia sesat kita ramai-ramai nak kena suruh dia turun. Kita tak insya-Allah tak takut nak suruh siapa turun pun. Kita ambil risiko. Kita ambil semangat Ashabul Kahfi tadi lah kan. Tapi isunya betul kan dia kata macam tu? Isunya betul kan dia kata macam tu? Sebab menyesatkan, tadlil, takfir ataupun benda boleh ditakwilkan. Cakap selagi kita boleh takwil, cakap orang, jangan kita sesat atau pengkafirkan orang. Mudah-mudah ni kafir dan sesatkan orang ni bahaya. Kadang-kadang saya bimbang anak muda ni, dia kadang-kadang disuka dengan penceramah tertentu ni sebab lawak cakap ni, dia sukalah. Tapi lama-lama takut dia juga termakan benda yang sama. Mudah sangat. Tengok buat kesimpulan, sesatkan orang. Tak dengar lagi daripada pihak berkenaan. Cuba dengar dulu. Kita pun ada pengalaman. Tuduh orang kata, boleh kata siapa zikir lepas semayang sesat. Kan? Macam tu lah kan. Tazrul pun boleh. Jadi budak-budak muda ni dia pakai percaya lah. Kan? Percaya kat situ. Terus dia telan sebiji tanpa dia pergi dengar tu dekat mana, siapa yang kata. Cuba bagi satu bukti. Dalam konteks PM ni, saya taklah kata sokong PM 100%, tapi saya tak dengar dia kata mereka itu penganut Kristian seperti mana Kristian hari ini. Saya tak dengar perkataan tu. Saya dengarlah dia kata perkataan zaman Kristian tu, dia dengan Kristian. Tapi macam Dr. Azrul sebut tadi dan kita semua tahu, benda ni boleh diandaikan dua dalam konteks Kristian ni, yang mana satu. Dan ini satu perbahasan yang memerlukan keinsafan. Kalau saya tak suka kat Ustaz Mat, saya tak payah takwil perkataan Ustaz Mat bagi je Ustaz Mat sesat. Saya kena ambil secara objektif, akademik lah. Ustaz Mat ambil, saya timbang dulu, saya tengok andaian, saya tengok disiplin ilmu, kemudian saya putuskan. Tapi tak boleh
menyamakan agama Islam dengan Kristian di atas titik Ashabul Kahfi tu. Tak boleh. Kalau betul samakan secara jelas, kalau samakan pluralisme, memang sesat. Maksudnya Ashabul Kahfi itu tidak menjadi titik persamaan lah. Ashabul Kahfi tidak menjadi titik menunjukkan orang Kristian hari ini Yang dan orang Trinity Islam, tu, Trinity sama saja di sisi Tuhan. Kedua-duanya boleh dijadikan kaum yang mulia. Tak. Bukan saya soalan. Orang Kristian tak mau percaya Islam mulia, tak apalah. Tapi saya bukan soal mulia di sisi manusia. Soal mulia di sisi Allah. Akramakum indallahi atqakum. Takwa itu menuntut kepada tauhid yang jelas. Cuma satu lah Ustaz, kita nak, bila kita faham contohnya perkataan Kristian tu dalam konteks A dan orang lain faham dalam konteks B, kita tak bolehlah nak menyamakan fahaman dia tu seperti fahaman kita. Sebab kita kena clear lah, kena tanya lah betul-betul kata yang dimaksudkan itu seperti yang kita faham, okey lah kita nak menyesatkan orang. Tetapi kalau dia sebut itu tidak clear, dan kena cari jalan untuk tahu apa yang disebutkan lah. Tidak nanti kita menghukum orang tanpa kita usul periksa lah dari sudut tu. Sekadar mendengar satu ucapan dan kita tak mencari di manakah titik masalahnya dan kita terus membuat hukum tu. Walaupun ada orang tanya, mungkin kita reserve sekejap untuk kita nak dapat. Sebab kita kadang-kadang pantau orang tanya Datuk, nak terus. Ataupun kita mereka kata orang tanya. Okey, tak apa. Okey. Itu sampingan. Tadi nak jelaskan lagi. Kadang-kadang orang dia tak faham. Dia duk kata, habis kalau Kristian, kalau tak percaya Trinity, Kristian apa? Kita bercerita dah konteks Kristian ni. Kristian sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Yang pengikut Nabi Isa itu sebelum dia menyeleweng, yang ikut Nabi Isa. Nak panggil dia Islam ke, nak panggil dia Nasara ke, tak penting. Yang penting kena percaya Ashabul Kahfi, apa pun awak panggil dia, sama ada dia pada zaman Nabi Isa atau sebelum Nabi Isa, seperti yang diterjemahkan oleh kebanyakan ulama, mereka semua ahlu tauhid. Kan? Sebab tu dia Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai lana min amrina rasyada. Allah bagi petunjuk mereka. Takkan bagi petunjuk dia jadi Kristianiti pula. Kan? Wazidnahum huda lagi. Wazidnahum huda warabatna ala qulubihim. Ditambah huda, dikuatkan jiwa mereka, tak mungkin Kristian. Sebab tu geng-geng yang Sufi ni dia minat surah Kahfi ni 4 kali disebut min ladunna ni. Ladunna sebab tu ilmu laduni tu. Dari sisi kami. Nanti kita bincang lain lah bab ilmu laduni ni. Kan? 4 kali surah ni sebut 4 kali. Min ladunna. Jadi ini kita kena clear. Bahawasanya Ashabul Kahfi, apa pun nak panggil dia, mestilah kita kata la musyahata fi istilah. Tak ada bertengkar dalam istilah. Hatta istilah orang orang sini panggil nera, orang Kelantan panggil tuak. Beza banyak tapi selagi mana merujuk kepada ayat yang tak mabuk tu, kita okey. Walaupun istilahnya walaupun selagi mana dia tak kata Ashabul Kahfi tu Trinity, mensyirikkan Allah, okey. Okey nah. Okey, nama apa pun tak apa. Nak kata dia Yahudi sebelum Yahud ke, nak kata Hadu ke, nak kata dia Nasara ke, walladzina hadu ke, tak apa. Tak apa. Tapi jangan kata dia ahli syirik saja. Nak tahu benda tu kena tabayun lah. Kalau satu orang kata, kita tak boleh buat kesimpulan. Dia kata Kristian selagi mana kita tak jelas daripada mulut dia. Dia kata Kristian yang syirikkan Allah. Kita tak boleh, kita kena tabayun. Dah kita sebut banyak kali lah perkataan Kristian ni Datuk. Mungkin kita nak, di Malaysia pun ada kumpulan Kristian, dan kita melihat dalam Quran, kita tak boleh nafikan Kristian yang Quran sebut lebih dekat dengan Muslim. Kan? Dan kita tengok dalam krisis Gaza di hari ini pun sokongan daripada negara-negara yang majoriti Kristian pun agak macam mana? Kita tak kata Islam sama dengan Kristian, tapi nampak ada kecenderungan. Ada kecenderungan. Sebab itu ini insafnya Islam. Dia tak samakan manusia. Adalah agama-agama ni, ahlul kitab. Dia hatta ahlul kitab Yahudi dan Nasara dia tak samakan dengan musyrikin yang lain. Quran lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir di kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Dia bezakan. Maksud walaupun dua-dua kafir. Tapi ada kafir ahli kitab, ada kafir
ada kafir musyrikin. Itu satu bab. Kemudian di kalangan mereka ni, walaupun Islam tak sama mereka, sejak apabila datang Nabi Muhammad, tak boleh ada agama lain lagi untuk jalan kepada Allah melainkan jalan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Melainkan orang tu tak sampai pada ajaran Islam, duduk di negara dia, tak ada siapa beritahu. Itu kita, Allah Ta'ala maafkan bagi mereka yang tak sampai risalah. Tapi Allah kata wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan dapati sedahsyat manusia permusuhan dengan orang-orang Muslim yang beriman. Beriman siapa? Al-Yahud wal ladzina asyraku. Yahudi dan orang yang musyrik. orang musyrik ke Allah. Maksud Yahudi dan ahli syirik. Ahli syirik ni tak kira lah, semua agama minta maaf lah. Yahudi yang sembah berhala apa semua ni, yang sembah duk kata berhala, ini semua dahsyat permusuhan dia dengan orang. Keras Permusuhannya. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kamu akan dapati orang yang paling dekat kasih sayang dia kepada orang-orang yang beriman ialah mereka yang menyatakan kami Nasara. Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Itu disebabkan kerana di kalangan mereka itu ada qissisin. Mana? Ada pendeta-pendeta padri dan ahli ibadat. Ahli ibadat. Dan mereka itu tak sombong, Tuhan kata. Tak sombong. So kita tengok dalam sepanjang sejarah, surat yang dihantar oleh Nabi kepada Maharaja Parsi, dia sembah api, dia koyak surat. Tapi bila dihantar kepada Maharaja Rum, min Muhammad Rasulullah ila azim Rum, daripada Muhammad Rasulullah kepada azim aslim taslam, Islamlah nasib kamu selamat. Dia buat apa? Dia panggil Abu Sufyan, dia tanya. Dia panggil orang yang berdagang, dia tanya. Kemudian dia akui, dia kata ni, kalau betul seperti mana orang kata, dia memang Nabi. macam Najasyi. Najasyi, Nabi suruh izhabu ila al-Habasyah, kamu pergi Habasyah. Fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Ada raja yang tak menzalimi siapa. Ini sebelum dia Islam. Sebelum dia Islam. Kemudian apabila dia pergi, Ja'far baca ayat Quran depan dia, dengan mudah saja dia terima, dia menangis. Dan dia menerima Islam secara senyap. Bila surat Nabi. Sebab itu pada hari Najasyi meninggal, Nabi kata, matal yaum ar-rajulu salih akhukum ashama. Mati pada hari ini saudara orang soleh, saudara kamu Ashamah, qumu wasallu, bangun dan solat berada tu solat ghaib yang pertama. Dia kerajaan Kristian. Orang Islam dapat berlindung di bawah kerajaan dia. Dan hari ini pun kita tengok Yahudi punya pemusuhan macam mana. Gaza punya isu. Kata ahli-ahli sembah berhala dalam negara kita ke, dalam luar negara kita ke, mereka tak menunjukkan simpati kepada orang Palestin kan. Tapi di barat, bukan barat tu semua sekarang macam-macam. Tapi ada kesan Kristian. Ada Kristian. Walaupun sebahagian mereka dah jadi macam-macam lah orang barat ni kan. Tapi ada kesan Kristian. Kita nampak simpati kepada Gaza lebih dibandingkan negara-negara yang lain. Nak dibandingkan India, nak dibandingkan China, rakyat barat. Jangan tanya kerajaan dah, jangan cakap Biden yang terpengaruh dengan Zionis tu. Tapi demonstrasi di jalanan, di London, ada di US, di Europe, ramai yang bangkit memberikan simpati kepada orang Gaza. Dan ramai orang barat yang dengar baca Quran, beli Quran pasal kes Gaza. Mereka itu Kristian, dulu mereka percaya pada Jesus, dia sebagai son of God. Dengan mudah dapat terima Islam sebagai banyak common ground yang sama. Banyak common ground yang sama. Itu kita tengok bila dialog Didat, dialog Zakir Naik ni tentang dengan Kristian lebih mudah. Kerana ada benda yang sama. Mungkin Dr. Azrul ada sudut pandang. Tapi tak menyamakan agama tu. Tak menyamakan. Kita tak kata Islam masuk Islam ke Kristian sama-sama masuk syurga dah. Itu kena jelas tu. Itu kena jelas, kita tak kata. Cuma dan tak boleh kata. Kufur kalau kata tu. Cuma doktor, kalau di Jordan, kita balik pada Ashabul Kahfi sikit lah kan. Ada gua Ashabul Kahfi. Di China pun ada. Katanya di Turki pun ada. Ashabul Kahfi ni dia lebih kepada itulah yang macam kita sebut, dia pergi kepada rincian di mana gua anjing dia. Sebab itulah yang menimbulkan perbalahan kita ni, sebab kita duk sibuk cari perincian. Semakin kita mencari perincian, semakin kita bergaduh. Sebab manhaj kita macam mana? Kita tidak dapat menemukan satu titik untuk bersatu dari sudut itu. Sebab apa? Tidak ada asas yang kukuh.
Dan manhaj mufassirin, okay, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Ais bin Abdul Salam, mencari perincian ni sebenarnya ada bukan satu keperluan. Sebab kalau kita melihat kepada perkara-perkara itu, kita sibuk dengan mencari perincian, kita lupa mesej sebenar ayat yang kita baca tu. Termasuklah kisah yang kita cerita ni. Ashabul Kahfi ni. Ashabul Kahfi melihat kepada pemuda yang beriman, kan, pemuda yang bangkit daripada kezaliman, itu yang kita nak tanamkan dalam sifat anak muda kita pada hari ni. Jadi dia akan melarikan kita daripada fokus sebenar Al-Quran. Jadi manhaj mufassirin ni adalah untuk kita tidak menyibukkan dirilah untuk bercerita tentang perkara-perkara yang detail ni. Itu baru kisah Ashabul Kahfi, belum cerita kisah Nabi Yusuf lagi. Macam-macam nak cari perincian. Dan kebanyakan perincian-perincian ni datang daripada Israeliat. Ya. Itu yang kita tengok tadi. Kalau Pencemaran tu. antara benda yang tak patut sangat kita nak fokus tentang Ashabul Kahfi ni di zaman bila. Dia ni pengikut Nabi Isa ke, pengikut Musa ke, pengikut siapa. Yang penting dia beriman. Kemudian tu Agama tempat dia apa? di mana? Di mana? Tempat dia di mana? Ada yang kata di Jordan. Orang Jordan kalau pergi situlah kami banyak duk bawa lah kami dulu, duk bawa orang pergi di situ lah. Saya pergi di Urumqi, di China tu. China pun ada Ashabul Kahfi. Di Iraq ada, di Turki ada. Semua orang nak claim mileage lah. Terutama boleh buat pelancongan ni. Mungkin bisnes di Malaysia. tak lama lagi mungkin mana-mana. Nabi Ibrahim dah sampai. Nabi Ibrahim pun sampai dah. Dan Bukan Nabi, kita ada satu Nabi di Sulaiman di Selangor. Ada restoran Ashabul Kahfi. jadi ini wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan kamu minta fatwa daripada mereka tentang mereka itu daripada ahli kitab seorang pun. Sebab tu Ustaz, kita kena berhati-hatilah, terutamanya yang berceramah, yang bawa kisah-kisah Quran ni, kita kena jangan main ambil riwayat-riwayat yang kita pun tak tahu daripada mana dan kita cerita kepada orang. Dia memang seronok Ustaz. Cerita perincian ni orang suka dengar. Orang suka dengar. Cerita Nabi Nuh, orang tak, cerita perjuangan dia tak menarik. Perjuangan yang seronok cerita kapal dia apalah mai. Cerita bubuk. Cerita bubuk. Lagi kapal dia buat daripada kayu kokor, jual pula kayu kokor tu. Itulah. Cuma mungkin Datuk dah sebut lama dah. Saya ingat isu ni apabila dilihat menerusi neraca sentimen. Kan macam banyak juga tulisan-tulisan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Datuk ni, setengah tu dia terus tolak pasal sentimen tu. Macam mana Datuk melihat? Yang dia tajam ni pasal sentimen kot. Dia melihat dalam kelompok dia. Dia lihat yang ni sebagai musuh politik dia. Ya. Jadi oleh kerana musuh politik dia, aku kena ulas dia sebagai jadi hak elok pun jadi tak elok. Kalaulah diandaikan pihak yang diulas tu, geng dia, dia akan carilah takwilan supaya kawan ni dibebaskan daripada tuduhan. Tapi oleh kerana ni musuh dia akan carilah supaya benda ni ditakwilkan supaya bagi jadi salah. Sementara premis akademik tak salah, kita akan salah. Kita pun dalam kes ni kita tak bagi 100% kat PM. Kan, kita tak bagi 100%. Ada juga kita ada poin-poin yang kita perlu ingatkan supaya jangan lajak. Tapi kita tak boleh buat tuduhan demikian. Ini adalah kerana premis pemusuhan. Satu lagi ialah orang panggil keceluparan. Macam Ana sebut tadi. Kemudian isti'jal, kegopohan di dalam nak hukum orang. Kadang-kadang setengah orang tu dia duk kata orang tu hukum bid'ah lah apalah. Padahal menerakakan orang. Kita orang tak kata pun. Tang hak dia tu dia kata banyak kali dah. Macam Israel dengan Hamas ada juga. Israel bahaya Hamas ni, bahaya teroris lah apa. Yang kita nampak dia dah bom hangit dah apa. Habis dah Gaza, dia bom semua dunia nampak. Tapi bila tanya dia, dok bahaya Hamas ni, takut dia serang. Takut itulah duk sebut. Duk sebut. Macam tuduh orang lain membid'ahkan orang lain, ini menyesatkan orang lain yang dia kata tu tak dapat dia buktikan lagi. Yang dia tu terbukti dah berkali-kali. Sebab tu Ustaz, kita dalam menilai orang ni, kita kena al-insaf, bukan insaf sebab buat salah. Al-insaf maksudnya adil dalam nilai. Maksudnya bila orang tu adalah musuh kita, dengar dulu.
So jangan terus buat kesimpulan. Sebab Wala apa? yajrimannakum Ya. syana'anu qaumin ala Allah alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabul So taqwa. kita kena ada sifat al-insaf dalam diri kita. Siapa pun kita, kami anda sebut ni pun nasihat diri sendiri. Bila nak menilai orang, kita tak suka dia, jangan terus buat kesimpulan lah. Maksudnya dengar dulu, kalau ada betulnya dan kita terima lah. Quran kata apa tadi? Jangan kamu jadikan kebencian pada satu pihak tu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. tidak berlaku adil. Adillah kerana dia lebih dekat pada takwa. Saya mungkin keceluparan boleh berlaku. Dia pun berlaku, kita pun boleh berlaku. Kan? Tapi kita harap supaya benda ni jadi pengajaran. Lah, kan? Pengajaran. Untuk dia dan untuk kita juga. Dan juga kepada pihak yang menyokong PM pun hati-hati. Sebab kita tak tahu PM sendiri dia belum berkata, kita tak dengar lagi dia kata apa. Saya harap dia dapat kata lah bahawasanya Kristian yang dimaksudkan dalam konteks itulah, bukan konteks saya harap dia kata lah. Sebab patutnya tak payah tuduh dia pun, tapi oleh kerana benda dah jadi polemik. Jadi polemik eloklah sangat dia panas. bagi tahu kita nak dengar kan. Kalau dia kata sungguh Kristian tu macam Kristian hari ni, tak nanti penceramah ni kita pun lawan dah. Kita lawan dah. Kita lawan tak patah balik, dah lawan dah. InsyaAllah. Dan kita melihat dia ni secara umum lah, tidak merujuk pada PMN atau siapa-siapa. Kita melihat ahli politik ni kadang-kadang dia terpaksa please everyone tanpa dia memelihara prinsip agama tu. Ini satu benda yang mungkin nasihat Datuk dan doktor juga. Ya, mungkin Dr. Azrul lah. Kan? Dia kena ada border yang jelas lah. Pasal rakyat kadang-kadang tengok apa saja yang berkaitan agama mereka join. Sebab Ini juga itu, membuka ruang fitnah. sebab itu kalau kita terlalu mengejar keduniaan, pangkat dan sebagainya, itu akan terjadi kepada kita lah. Bukan saya nak menuduh orang politik semuanya mengejar dunia, tetapi kalau kita mendahulukan manusia berbanding Tuhan, maka kita takut nanti kita bila diberikan nikmat itu dikira sebagai golongan yang tergolong dalam istidraj. Dapat nikmat tapi semakin jauh daripada Tuhan. Sebab tu apa pun yang kita buat dapatkan penghargaan daripada, mengharapkan redha daripada Tuhan. Berbanding mengharapkan redha manusia ni. Sebab kita kalau mengharapkan pujian orang, kalau tak dapat kita kecewa. Dan kita sanggup buat apa saja untuk dapatkan benda itu. Tapi Ini jadi penyakit barah. jadi penyakit barah. Sebab tu kalau mengharapkan redha Tuhan, kita tak dapat penghargaan manusia pun kita okey. Kita akan terus Kita akan teruskan walaupun orang kata macam Ashabul Kahfi tu lah kan, terpaksa lari. terpaksa lari. Bawa diri pergi ke gua pun tak apa. Wa iz ya'tazaltumum wa ma ya'budun. Lari ke gua pun tak apa. Tapi kalau sekiranya macam Dr. Azrul kata tadi, dan ini telah menjadi, kerana ahli politik ni dia nak undi. Kita tengok ahli politik sama saja. Kebanyakan bila datang pegang kuasa, dia please orang tu, dia please orang ni. Dia sebahagian cakap tentang reform pun taklah reform setara mana. Dia akhirnya dalam isu agama saya tengok pun lebih kurang juga. Kan dia please macam ni lah juga kan. Ambil yang mana boleh sokong dia ambil, cakap yang mana boleh ni dia ambil. Kemudian dia tak certain. Kadang-kadang anda sebenarnya cakap pada banyak Perdana Menteri jugalah. Personal nak bagi tahu. Kadang-kadang seorang Perdana Menteri atau pemimpin yang tak cakap agama, tapi tidak menyalahkan agama, menyalahgunakan agama, lebih baik daripada yang bercakap agama tapi menyalahgunakan agama. Tak kira parti mana pun kan. Dalam ayat tu. Lebih baik. Kadang-kadang tak kira parti Biar dia tak kelihatan orang agama. Biarlah tak kelihatan agama tapi dia buat benda betul. Kan kerana tujuan agama ni alladzina immakannahum fil arqamus salat wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Dia tegakkan kebenaran ma'ruf, dia cegah daripada munkar, dia dirikan semua kewajipan agama, tegak kan. Itu lebih baik daripada dia gunakan agama sebagai modal dia. Lebih baik daripada dia gunakan agama sebagai modal dia. Yang akhirnya hanya dia nak membeli undi ataupun macam Dr. Azrul kata, supaya nak bagi orang seronok dengan dia, dapat likes banyak dengan itu. Maka orang lebih baik terus. Dulu agama memandu negara. Tapi lama-lama dia jadi negara memandu agama. Jadi orang pengulas-pengulas mufti kan semua cakap nak tengok bos kita nak macam mana tu. So kita kena cakap ikut angin dia mau. Itu pun tak bagus lah. Saya pun mufti juga cakap kan, maksudnya kan tak kira, kalau nak kira kena cakap macam hak mana PM mau lah kan. Tak boleh macam tu. Tapi dalam masa yang sama yang ni lah,
hak nak serang dia pun politik juga. Politik lah ni kan. Pasal dia ada agenda politik dah. Dia menyerang bagi pihak yang bermusuh. Saya tidak ada masalah dengan parti yang disokong tu. Saya pun baik dengan mereka. Tapi artinya tak boleh lah macam tu. Bukan senang nak bersikap adil dalam. Bukan senang. Diri kita sendiri kita akui bukan senang. Kerana manusia ada kepentingan. Taksub tu kadang-kadang menyebabkan kita hilang arah tunjuk lah. Maksudnya walaupun apa yang disebutkan oleh orang tu betul, kita nampak benda tu tak betul lah. Itu benda-benda yang begitulah kita nak Menariknya Dr. Azrul, bila Dr. Azrul sebut taksub tadi tu kan, dia tak nilai dah dari sudut hujah dia tu kan, dia tak sudut perkataan dia tu, dia kaitkan pula ini ulama, ini tak mungkin silap dan sebagainya. Ya, sebab kita buat sesuatu tu untuk nak menyebelahi pihak kita lah. So kita akan cari idea-idea ataupun poin-poin yang berkaitan dengan pihak kita saja. Jadi kita kena adil lah seperti yang sebutkan tadi. Insaf tu dalam menilai tu, kita tak boleh nak tengok satu pihak saja. Kena tengok apa yang disebutkan. Jadi kalau benar dan benar, terima lah. Jadi kalau kita tengok orang tu membawa kebenaran, tapi disebabkan dia tu berada di tempat yang lain, di pihak yang lain, dan kita menolaknya, maka itu tidak mengamalkan prinsip keadilan yang kita perjuangkan lah. Macam pentas fikrah kita tu. Dan untuk itu, tokoh yang mungkin yang kata ke PM tu pun banyak juga ucapan dia yang betul. Cakap-cakap dia yang patut kita puji. Saya bukanlah kita tak ada masalah, banyak pandangan-pandangan dia, nasihat-nasihat dia, kritikan-kritikan dia yang dia memberikan betul, manfaat. Yang memberikan manfaat pada umat. Secara adilnya. Secara adil kita terima. Kita tak ada, personal saya tak ada permusuhan dengan dia. Dan banyak juga orang awam yang dekati agama dengan ceramah-ceramah beliau. Ada. Kita terima kasih. Kita terima kasih pada beliau dan juga pada sumbangan beliau. Kita terima kasih, tapi kita kata pada beliau, kalau boleh elokkan benda-benda macam ni lah. Kita ada pengalaman kena yang sama. Ni mai juga Perdana Menteri ke siapa lagi pernah ada ramai kena. Kita tak ada musuhan dengan dia. Kalau dia mai rumah kita pun kita jemput makan dengan kita, tak ada musuhan. Kita kata banyak pandangan-pandangan beliau juga yang bagus, nasihat-nasihat beliau. Walaupun beliau terikat dengan mazhab Syafi'i, pandangan-pandangan dia juga bagus. Sebahagiannya mendekatkan orang pada, walaupun sebahagiannya mungkin kita tak agree, tapi kita tahu ia adalah mudah untuk orang yang nak faham agama, kadang-kadang dapat manfaat juga. Dan orang awam banyak yang terbuka jalan kepada agama tu dengan ceramah-ceramah beliau. Itu kita tak nafikan. Kita tak boleh nafi. Itu adil untuk hak dia. Kita puji dia. Dan media yang pro kerajaan pun janganlah mengkambing ataupun menghentam dia habis-habisan seolah-olah langsung dia tak ada jasa. Itu tak boleh. Dan apabila media-media yang pro pada sebelah sana berinteraksi dengan beliau, letaklah beliau pada tahapnya, kedudukannya. Janganlah dengan penghinaan. Janganlah duk hina dengan janggut ke apa. Kalau dia hina janggut, kita pun terasa kita mana janggut. Janganlah duk kata lebay apalah, tu salah. Kita kritik benda-benda macam tu. Ini pun masalah. Penyokong dua-dua belah pihak ni, dia memang macam tu, dia punya leceh punya orang Penang kata ranjau kan. Dia berkarut ni kadang-kadang. Dia tak kira, dia pakai ranjau ya. Jadi sepatutnya dia insaf. Ini pun tokoh Perdana Menteri pun satu orang pemimpin kan, dalam konteks dia lah. Saya bukan setuju semua dengan Perdana Menteri ini dan bukanlah semua tentang semua. Jadi begitulah juga dengan beliau ni. Sebab tu orang tak boleh baca Datuk, kadang-kadang macam sokong, kadang-kadang macam belah sana kan. Kita tengok benda apa lah kan, dia sokong. Ada orang kata macam ni, dia macam tak ada prinsip ni. Sedangkan yang tu yang berprinsip kan. Inilah prinsip. Prinsip tu bukan ikut semua, tu yang tak ada prinsip. Kita berdiri di atas apa yang kita percaya kan. Kita ada hari orang tak dulu hang marah kat dia ni sokong pula. Aku marah bab yang tari tu. Bab ni betul lah. Kita sokong. Kita mengkritik kesilapan, tapi kita tidak menafikan kebaikan yang dilakukan. Jadi kalau kita duk main dengan isu-isu yang menyebabkan kita lihat seseorang itu dalam konteks yang semuanya salah, dan itu akan jadi masalah pada kita. Dan kalau bolehlah kita seru semua orang yang menonton pada malam ni kan, kita amalkanlah watawasau bil haq itu kan. Menegur antara satu sama lain, yang mana buat salah tegurlah. Even kami yang bercakap ni pun kalau ada salah kita cakap pun ada salah. Sebahagian daripada benda yang kita cakap pun kita dengar balik, kita rasa macam kasar sikit. Kan? Cuma bila melibatkan pemimpin besar, ulil amri, mungkin tuduhan ataupun interaksi itu agak berbeza kot. Kita tak ampu ulil amri, tapi kalau boleh nak kata salah, hadza munkar boleh, tapi bila nak pergi sesat, kufur, benda-benda ni kalau boleh
nanti dululah, hati-hati lah. Terutama benda-benda yang tak pasti, benda macam ni. Kalau benda tu tak boleh ditafsirkan dah, melainkan sesat dan kufur. Tak boleh dah tafsir. InsyaAllah Tu cerita lain kita lah. tak salah cerita lain lah. Kita sama-sama dengan dia, kita orang kata sekali lah kita bagi. Tapi kalau benda ada ruang lagi, kita nanti dululah. Kita hati-hati sikit. Okey doktor. Sebagai kalau kita faham, kalau Ashabul Kahfi ni dia bukan jadi satu isu permulaan, dia akan jadi berturutan lah, sebab masing-masing ada sentimen dia. Itulah sebab tu kita sebut tadi mahalun nizam tu kan. Dari sudut definisi yang kita faham tu. Itu problemnya. Dan PM akan terus bercakap dan terus akan bercakap. Itu yang benda yang penting. Bila kita dengar orang cakap, dia punya perkataan tu apa? Faham? Jangan kita jadikan apa yang kita faham, kita paksa dia faham. Aku faham macam tu. Misal macam kita buat contoh, kita faham, nak contoh kampung lah kan. Kita faham tuak mabuk. Orang Kelantan kata pergi minum tuak. Kita kata tengok dia orang Kelantan semua mabuk lah. Minum arak. Kita telah faham perkataan kita. Kita pardukan perkataan kita pada dia. Dia faham benda lain kan. Macam tu Anas selalu buat contoh macam skirt. Skirt ni adalah pakaian perempuan lah. Tapi di Scotland, skirt Scotland tu orang lelaki pakai. Ya. So kita tak boleh kata yang tu pakaian perempuan. Pasal dia konteks tu berbeza. Penting tu teks and konteks. Jadi kita tengoklah kes PM ni pun kita tak 100% sebab kita pun tak dengar lagi penjelasan dia. Tapi kita harap PM tak maksudkan seperti itu. Itu harapan kita lah. Itu harapan kita lah. Dengan di samping kita melihat ada dia melapik-lapik korinah-korinah yang itulah tak korinah menjurus. antaranya innahum fityatun amanu bi rabbihim disebut tu kan. Maksudnya kita harapkan dia tidak masukkan Kristian itu sebagai Trinity lah tu. Dan seeloknya kalau nak menegur pun kita kata jika dia bermaksud macam tu. Elok dia lapik. Kalau beliau maksudkan begini, maka begini. Kalau beliau tak maksudkan begini, maka kita kata dia boleh nak kata saya kurang setuju istilah itu, tak apa. Tapi jangan tulis Secara jazam. you bubuh peluru atas kepala tembak sekali. Jangan macam tu lah. Mungkin ada kata-kata terakhir dalam pentas kita kali ini, doktor? Yang pertamanya satulah, bila orang duk sibuk cerita Ashabul Kahfi ni, orang tengok jugalah surah Al-Kahfi tu. Itu satu sudut yang kita lihat positif lah. Cuma bila kita sebut tentang menilai sesuatu itu perlu dilihat dalam konteks yang ilmiah. Bukannya menilai berdasarkan emosi, menilai berdasarkan puak kita, menilai berdasarkan apa yang kita rasa betul tanpa kita mengkaji, kita meneliti, maka itu perlu kita jadikan sebagai satu titik tolak kepada kita untuk melakukan perubahan diri lah. Maksudnya when you say something, maksudnya sebut something yang ada hujah, ada asas, bukannya sambil lewa semata-mata untuk kita nak menggembirakan pihak kita sajalah. So, ataupun nak mengangkat pihak-pihak yang mungkin ada itulah maksudnya kena adil dari sudut penilaian. Jangan berpihak di mana-mana lah. Lihat kebenaran itu, letak itu di yang paling atas. Jangan meletakkan kepentingan puak kita di atas dan menafikan kebenaran. Itu. Kadang-kadang last kita tengok yang nak bela PM pun kadang-kadang terlebih kan. Kan ada yang terlebih seolah-olah macam tak berhati-hati. Bukan tak boleh dia bela mesti-mesti, tapi dah orang kena serang bolehlah bela, tapi nak menjelaskan boleh. Boleh menjelaskan, tapi elok lapik sikit. Lapik sikit supaya semua orang berhati-hati. Semua orang berhati-hati. Hak serang tu memanglah macam kita kata. Tapi tadi Dr. Azul sebut bila pakat baca surah Kahfi balik ni baguslah. Di Perlis ni kita keluar fatwa supaya hari Jumaat baca surah Kahfi. Baca surah Kahfi. Dulu orang marah depa kata siapa baca Yasin sesat. Itu pun satu masalah lah. Itu satu masalah juga. Mulut-mulut baca Yasin mulut-mulut macam ni lah. Yang masalah ni. Kan. Jadi padahal kita kata tak ada hadis baca Yasin hari Jumaat. Yang ada ialah riwayat baca hari Suratul Kahfi hari Jumaat. Walaupun riwayat tu ada perbincangan, tapi kita terjemahkan telah jadi tradisi Imam Syafi'i dan seumpamanya menyebut ramai bacalah hari Jumaat Suratul Kahf kan kalau kita dan jadi macam itulah. So kita dengar apa yang orang kata,
Tengok suruh baca surah Kahfi. Tu dia kata baca Yasin sesat tu. Kesimpulan yang dia buat. Kesimpulan dia buat. Ah. Kesimpulan dia buat. Lepas tu dia lepas tu dia bubuh kat kita. Depa ni kata baca Yasin masuk neraka. Kita kata tak ada baca Yasin hari Jumaat. Dia pun tambah hak neraka hujung tu. Jadi kekeh macam ni lah. So kita tak maulah berulang macam ni. Tapi sikap macam ni bukan akan menimbulkan satu ekstrim pemusuhan. Dia pasti create pemusuhan. Sedangkan benda tu perbincangan ilmiah. Yang ilmiah. Sepatutnya dia create pemusuhan. Pemusuhan tu lah yang... Cuba anda melihat ini adalah permulaan lah. Memang di awalnya orang akan menentang. Masa Perlis membangkitkan isu surah Al-Kahfi ni. Dan alhamdulillah sekarang di seluruh Malaysia ramailah baca. Baca Al-Kahfi. So di awal tu ada sedikit penentangan tu biasalah. Mungkin manusia orang musuh berkejahilan. Kita kena ambil semangat Ashabul Kahfi tu lah. Tapi berikan kefahaman. Dan kita pun ada Go Club. Dia boleh, yang boleh datang kan? Tapi jangan siapa-siapa pergi dakwah tu Go Ashabul Kahfi lah. Go Ashabul Kahfi lah. Okey, alhamdulillah nampak jelas apa yang dilontarkan. Walaupun bila kita buat iklan tu di Krabi, bukan di Kahfi dah, di Krabi, dan poster kita ada banyak kesimpulan sebelum mendengar. Kan? Okay. Itu juga mungkin satu benda yang mungkin kita boleh lihat baliklah. Dan kami juga mengharapkan sokongan daripada semua penonton. Alhamdulillah kita pergi mana-mana Datuk, sampai ke Krabi. Apa ni Thailand tu? Hotel-hotel tu. Dia kata tengok podcast. Dia kata ni ustaz yang podcast tu ke? Kan? Jadi podcast dah sekarang nama. Mereka pun dah kuliah dah tak ada orang. Jadi podcast. Podcast dah. Tapi alhamdulillah ada manfaat dan podcast kita terbuka. Kita ialah atas fikrah yang jelas dan di atas hujah. Tidak ada memihak pada mana-mana dan kita bukan mendapat tajaan ataupun kita mendapat arahan daripada mana-mana pihak lah. Tajaan makan dah lah. Makan ada. Dan malam ni kita kena mesti awal sikit lah pasal menu kita ni dia tak boleh lama-lama, nanti dia sejuk. Sejuk lah. Tapi oleh kerana tajuk kita panas, menu kita sejuk tak apa. Dan ramai juga yang tanya kita ke mana? Kita melarikan diri ke Laut Andaman, bukan ke gua. Kan? Mudah-mudahan minggu depan ke ada podcast khas ke tak ada? Kita sedang bincang macam mana nak kan sebelum malam dia nak sambut 2024 ni kan. Kita baru penutup podcast penutup insya-Allah. Podcast penutup ni kita ada cadang macam mana nak buat dah kan. InsyaAllah. Dan saya dapat respon ni tuntunan mencecah sampai 8,000, 9,000. Ribuan lah. Yang mengikuti secara live. Mudah-mudahan mereka mendengar dengan hati yang terbuka. Menilai dengan ilmu. Fikrah dan hujah menemui anda insyaAllah pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi Datuk. InsyaAllah.